Berita menarik hari ini, tekanan inflasi dilihat lebih rendah pada tahun 2023 dan jangkaan kenaikan OPR sebanyak 50 mata asas. Pangkalan data yang lengkap untuk mengenal pasti penerima subsidi bersasar minyak petrol. Berjaya Corp beli tanah bernilai 408 juta ringgit di Yokohama untuk projek pembangunan Four Seasons. Kenanga Research meramalkan 9.6 juta kehadiran pelancong pada tahun 2023. RHB meramalkan jumlah pengeluaran kenderaan automotif akan menurun kepada 600,000 unit pada tahun 2023. Tekanan inflasi dilihat lebih rendah pada tahun 2023 dan jangkaan kenaikan OPR sebanyak 50 mata asas. Pakar ekonomi berpendapat Bank Negara Malaysia BNM akan meningkatkan kadar polisi semalaman atau nama lain dia OPR sebanyak 50 mata asas kepada 3.25% pada tahun 2023. OPR ni dia merupakan singkatan dari Overnight Policy Rate yang merupakan interest rate yang ditentukan oleh Bank Negara Malaysia. Interest rate OPR merupakan interest rate yang dikenakan pada pinjaman jangka pendek antara bank-bank di Malaysia. Dan daripada sinilah bank-bank di Malaysia akan mengubah kadar interest rate mereka yang akan terlibat dalam pinjaman ataupun financing. Ini susulan jangkaan bahawa tekanan inflasi akan berkurang pada tahun hadapan. Mereka berpendapat kerajaan tidak akan mengurangkan subsidi secara tiba-tiba di Malaysia, terutamanya bagi penggunaan elektrik dan harga minyak. Disokong dengan penyelesaian gangguan rantai bekalan atau supply chain, kadar inflasi dijangka akan terus menguncup pada tahun hadapan. Pada kadar 3.25%, OPR akan kembali ke tahap sebelum pandemik melanda sekitar tahun 2020 yang lalu. Apabila kita membincangkan berkenaan kenaikan OPR, ia akan memberikan kesan langsung kepada rakyat Malaysia. Pertama, ia akan meningkatkan kos pinjaman. Jika bank-bank meningkatkan kadar faedah pinjaman mereka selaras dengan kenaikan OPR, maka orang ramai yang akan perlu membayar lebih banyak untuk wang yang dipinjam daripada bank. Akibatnya ini boleh mempengaruhi kemampuan sesetengah orang untuk membeli barangan keperluan seperti rumah atau kereta, atau untuk mengambil pinjaman untuk membiayai pendidikan ataupun perniagaan. Dengan kadar OPR sedia ada iaitu pada kadar 2.75% pun telah memberikan kesan yang besar terutama pada pembayaran pinjaman bulanan. Ini kan pula sekiranya dinaikkan sehingga 3.25%. Betul tak? Korang yang buat pinjaman dengan bank pasti mengalami perkara ni kan? Yang kedua, kenaikan OPR ni boleh mengurangkan daya beli atau kuasa beli rakyat. Cuba bayangkan, jika harga barangan dan perkhidmatan naik dengan lebih cepat daripada kadar faedah yang diberikan oleh bank, maka orang ramai mungkin akan mempunyai kurang wang yang ada dekat tangan untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang mereka perlukan. Ini boleh menyebabkan penurunan dalam permintaan untuk barangan dan perkhidmatan, dan rentetan dari situasi ini boleh menyebabkan penurunan dalam aktiviti ekonomi. Yang ketiga, ia boleh meningkatkan pendapatan bagi orang yang memegang simpanan dalam bentuk deposit dalam bank. Jika kadar faedah simpanan dinaikkan selaras dengan kenaikan OPR, maka orang yang memegang simpanan akan mendapat lebih banyak pendapatan daripada faedah yang diberikan oleh bank. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menyebabkan penurunan dalam keuntungan bagi syarikat-syarikat yang meminjam wang dari bank kerana mereka akan perlu membayar lebih banyak untuk meminjam wang. Pada dasarnya, kenaikan OPR boleh mempunyai kesan yang berbeza terhadap rakyat Malaysia bergantung kepada faktor-faktor seperti tahap kemampuan nak membayar pinjaman, tahap simpanan individu, tahap keperluan dalam meminjam wang. Sangat penting bagi kita rakyat Malaysia untuk memahami bagaimana kenaikan OPR ni boleh mempengaruhi kehidupan kita dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menguruskan kewangan kita dengan lebih baik. Pangkalan data yang lengkap untuk kenal pasti penerima subsidi bersasar minyak petrol. Menteri Dagang Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata bahawa semua pangkalan data yang tersedia akan digabungkan untuk mengenal pasti mereka yang layak untuk menerima subsidi petrol yang bersasar. Pangkalan data lengkap tersebut akan terdiri daripada data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Bank Negara Malaysia BNM, Khazanah Nasional Berhad, Jabatan Statistik Malaysia dan kajian-kajian universiti. Beliau berkata bahawa memiliki pangkalan data yang lengkap adalah penting dan perlu untuk membuat mekanisme subsidi terarah yang berjaya. Pangkalan data yang lengkap diperlukan untuk pemberian subsidi bersasar kerana ia membantu mengenal pasti penerima mana yang layak dengan lebih tepat. Dengan memiliki data daripada pelbagai sumber, kementerian boleh mengumpulkan maklumat yang lebih terperinci mengenai individu dan keluarga yang layak menerima
menerima subsidi. Ini dapat membantu mengelakkan subsidi dibazirkan kepada individu atau keluarga yang tidak memerlukannya serta memastikan bahawa subsidi yang diberikan tepat pada golongan sasar. Pangkalan data yang lengkap juga diharapkan dapat membantu mengelakkan masalah dalam ketirisan pemberian subsidi kerana kementerian boleh mengumpulkan maklumat yang cukup untuk memastikan kelayakan individu ataupun keluarga untuk menerima subsidi tersebut. Apa pandangan anda? Adakah perkara ini dapat dilaksanakan dalam masa terdekat? Sama-sama kita tunggu dan lihat. Itu hari saya ada baca di Twitter, cadangan bagi subsidi minyak petrol ni nak dibuat ikut berapa besar sisi kereta. Korang rasa logik ke tak logik? Berjaya Corp beli tanah RM408 juta di Yokohama untuk projek pembangunan Four Seasons. Anak syarikat Berjaya Corp Berhad, BJ Corp, Berjaya Yokohama Hospitality Asset TMK, sedang mempertimbangkan untuk membeli 6 bidang tanah hak milik yang dianggarkan mempunyai keluasan kira-kira 20.977 meter persegi di Yokohama, Jepun pada harga 12.66 bilion yen atau dalam ringgit Malaysia 408.82 juta. BJ Corp berkata, projek Four Seasons Yokohama Harbour Edge yang dipertimbangkan akan dibangunkan di atas tanah tersebut akan mengandungi hotel dan residensi mewah, akuarium dan bangunan perniagaan. Kos pembangunan kasar termasuk kos pembelian tanah dianggarkan sebanyak 101.54 bilion yen atau 3.28 bilion ringgit, manakala nilai pembangunan kasar dianggarkan sebanyak 138 bilion yen atau 4.46 bilion ringgit. Banyak tu. BJ Corp berkata, projek dijangka dibangunkan dalam tempoh 4 tahun dan dana akan diperoleh daripada pinjaman bank dan dana dalaman syarikat. Tanah tersebut merupakan kawasan yang belum dibangunkan di tepi pantai di Bandar Yokohama. Ia terletak berdekatan dengan tarikan utama Bandar Yokohama seperti Menara Landmark Yokohama dan Muzium Seni Yokohama. Pada waktu ini, BJ Corp sedang didagangkan pada harga lebih kurang 29 sen. Diingatkan juga, saham BJ Corp pada waktu ini adalah tidak patuh syariah. Kenanga Research meramalkan 9.6 juta kehadiran pelancong pada tahun 2023. Kenanga Research meramalkan kehadiran pelancong di negara ini akan naik 4 kali ganda kepada 9.6 juta pada tahun 2023 berbanding 2.5 juta setahun yang lalu susulan pembukaan semula sempadan antarabangsa. Menurut Kenanga Research lagi, peningkatan ini akan didorong oleh kembalinya perjalanan perniagaan dan rekreasi secara global, kelonggaran kuarantin dan ujian COVID-19 selepas tiba di Malaysia serta pembukaan semula China secara berperingkat. Faktor-faktor inilah yang akan menyokong pertumbuhan jumlah penumpang Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB dan permintaan penumpang Capital A Berhad Capital A katanya. Namun demikian, jumlah ini masih kecil kalau nak dibandingkan dengan tahap sebelum pandemik iaitu sebanyak 141 juta pelancong yang direkodkan pada tahun 2019. Walaupun permintaan penerbangan meningkat, Kenanga Research menjangkakan Capital A masih rugi dalam jangka masa pendek kerana skala ekonomi syarikat tersebut yang kecil. Pada waktu ni, saham syarikat Capital A sedang didagangkan pada harga sekitar 61.5 sen. Capital A adalah nama baru bagi syarikat A Asia yang didagangkan di Bursa Malaysia. Menurut laman web malaysiastock.biz, antara saham atau syarikat di Bursa Malaysia yang ada kaitan dengan sektor travel, leisure atau hospitality selain Capital A adalah Shangri-La Hotels Berhad, A Asia X, Consortium Transnational Berhad dan juga Perak Transit Berhad. Malaysia Airlines atau MAS dulu pun pernah disenaraikan di Bursa Malaysia, tetapi pada 31 Disember 2014 dia dah dinyah senarai atau dikeluarkan dari papan utama Bursa Malaysia sebagai salah satu langkah penyusunan semula syarikat. RHB meramalkan jumlah pengeluaran kenderaan automotif akan menurun kepada 600,000 unit pada 2023. Menurut RHB Investment Bank Berhad, jumlah pengeluaran industri keseluruhan untuk sektor automotif dijangka melemah kepada 600,000 unit pada tahun 2023 daripada ramalan 700,000 unit pada tahun 2022 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. Syarikat tersebut berkata, ramalan 600,000 unit tersebut dijangka dipengaruhi jumlah yang lebih tinggi pada suku pertama tahun 2023 kerana syarikat automotif bersaing untuk menghantar tempahan yang mendapat pelepasan daripada cukai jualan dan perkhidmatan SST sebelum akhir Mac 2023. Ramalan Malaysian Automotive Association MAA untuk jumlah pengeluaran kenderaan automotif pada tahun 2023 ialah 636,000
6,000 unit. Sedikit lebih banyak daripada ramalannya bagi tahun 2022 iaitu sebanyak 630,000 unit. Berdasarkan 11 bulan pertama tahun 2022, jumlah pengeluaran kenderaan otomotif telah mencapai 642,000 unit, melebihi ramalan MAA tetapi belum melebihi ramalan RHB sebanyak 700,000 unit. Penurunan 14% tahun ke tahun dijangka berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan pada tahun 2023 dan juga pelaksanaan SST. Penganalisis RHB berpendapat bahawa segmen kenderaan elektrik EV, Electric Vehicle, akan terus menjadi sektor yang cerah dan menarik kerana lebih banyak tawaran EV dijangka di tempatan pada tahun 2023. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan beberapa syarikat mengalami kekurangan bekalan sementara. Kebanyakan syarikat tempatan lain berjaya mendapatkan keperluan semikonduktor dan komponen yang diperlukan. Beliau juga berkata, sebarang kekurangan bekalan sepatutnya beransur pulih dengan pengurangan sekatan COVID-19 di China. Menurut laman web malaysiastock.biz, antara saham atau syarikat di Bursa Malaysia yang ada kaitan dengan sektor otomotif adalah Bermas Auto, DRB Highcom, Hong Leong Industries, Tan Chong Motor dan juga UMW Holdings Berhad. Sekian berita untuk kali ini. Jika anda berminat untuk mengikuti perkembangan kewangan ekonomi semasa, boleh follow YouTube channel Mahir Saham.